Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada malam ni. Alhamdulillah. Selamat sejahtera juga saya ucapkan kepada semua penonton-penonton. Tak kiralah masa live ni ataupun recorded live nanti. InsyaAllah. Apa khabar semua? Saya berharap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah. So yang mana tak sihat, saya doakan semoga cepat-cepat kembali sihat seperti biasa. InsyaAllah. Sebelum saya nak mula, saya nak cek dulu, periksa dulu saya punya suara jelas ke tak jelas. Kalau tak jelas boleh letak dalam ruangan komen. Kalau ada pertanyaan pun boleh juga letak dalam ruang komen. Saya cuba jawablah, insya-Allah. Macam mana dengan saya punya visual? Visual okey ke tak okey? Dan saya nak minta tolong supaya perkongsian saya ni sebar lagi lah. Minta tolong tuan-tuan share, komen, share ataupun like saya punya live pada malam ni. Semoga perkongsian saya malam ni dapat juga diikuti oleh orang lain, insya-Allah. Okey. So, topik saya malam ni adalah berkait dengan tip-tip keselamatan di rumah. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh, do and don't. Apabila kita busy ataupun penat seharian bekerja ataupun uruskan rumah dengan masaknya, dengan basuh bajunya, dengan banyak perkara lah dekat rumah ni. So menyebabkan kita menjadi cuai dengan keselamatan. Sehingga kita mungkin menyebabkan kita buat benda yang berisiko tinggi, maknanya bahaya, tanpa kita sedari. Dan ingatlah, kebanyakan kemalangan yang berlaku adalah melibatkan orang yang selalu buat dengan kerja tu. Saya bagi contoh buat kerja potong bawang lah. Potong bawang. Kalau orang tu tak biasa, dia akan detail. Dia akan potong satu-satu sambil tengok apa benda dia potong, dia punya cutting size tu macam mana. Bila dah biasa dengan potong tu, so dia menjadikan dia tak berapa fokus, sambil tengok benda lain, tangan tengah gerak. Macam itulah. Dan samalah juga dengan kemalangan yang berlaku dekat kilang-kilang di industri yang besar. Macam tu, kebanyakan berlaku kepada orang yang dah biasa dengan benda tu. Saya nak share satu pengalaman saya. Saya ada buat satu study di salah satu kilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kilang kayu. Saya mula-mula tu saya jumpa dengan dia punya manager lah untuk saya buat satu study pasal keselamatan ni. Lepas habis dengan session dengan dia, so saya pergi ke site lah. Ke site tu jumpa dengan dia punya pekerja. Dan saya interview satu pekerja ni. Bila lepas interview saya perasan dia punya jari dia tak cukup. Maknanya dia terputus. So saya mula tu deep lah apa yang berlaku dekat tangan dia. Adakah accident ni berlaku dekat tempat dia kerja ni? So dia bercerita lah, memang dia punya kerjanya adalah masukkan satu kayu balak, kayu yang besar ke dalam mesin potong. Method dianya sepatutnya dia tolak dengan satu alat.
Dia jadi daripada kayu besar, potong jadi kecil, kecil. So bila sampai satu tahap tu, dia sebenarnya nak masukkan kayu dalam mesin tu, dia ada satu alat untuk tolak. Jadi bila dah biasa buat tu, dia tak pakai alat tu. Dia tolak dengan tangan je. Tolak tangan tu sambil sembang dengan dia punya klik. So tangan dia termasuk sekali menyebabkan dia putus jari dia. Itulah yang berlaku. Dia dah expert kalau nak ikut, dia berpengalaman. Itu adalah dia punya rutin harian dia. Tapi kemalangan tetap juga berlaku kepada orang walaupun orang tu dah memang consider mahir dengan aktiviti tu. So berbalik kepada topik saya pada malam ni adalah berkait dengan apa yang boleh dibuat ataupun apa yang tidak boleh dibuat. Keselamatan di rumah, do and don't. Tip keselamatan, do and don't. Okay. Yang pertamanya adalah poin yang pertamanya adalah housekeeping. Housekeeping bahasa Melayunya apa? Kemasan rumah. Boleh faham? Kemasan rumah, housekeeping. Pastikan pintu utama ataupun tangga ataupun laluan yang biasa dekat rumah ni bebas daripada sebarang halangan, kotak ke, especially sekali wire extension. So elakkan daripada laluan-laluan ni lah supaya tak ada risiko tersadung dan terjatuh. Dan juga simpan barang-barang di mana tempat senang untuk dicapai. Dalam rak-rak tu senang untuk dicapai. Dan kalau mau letak di tempat tinggi, pastikan bila letak tu, pastikan susah dia nak jatuh. Dan apabila nak ambil barang tu, hendaklah gunakan tangga ataupun staircase yang tempat pemijak yang proper lah. Okay. Dan pastikan juga laci apabila dah selesai guna, pastikan masukkan balik seperti biasalah. Juga simpan barang-barang larutan-larutan, contohnya kimikal lah, kimikal contohnya klorok, sabun mop lantai, mungkin ada tina, racun serangga, racun rumput kan. So simpan dah di tempat yang selamat, susah untuk dicapai oleh kanak-kanak especially. Dan pastikan juga semua peralatan elektrik bila dah pakai, cabut pula. Especially di bahagian dapur lah. So di bahagian dapur ni elektrik yang digunakan adalah yang berkuasa tinggi. Microwave semua, benda-benda yang mengeluarkan haba ni kebiasaannya dia punya consumption elektrik dia tinggi. Okay. Dan boleh menyebabkan overload sebagainya. Okay. Yang keduanya adalah keselamatan berkait dengan kebakaran. Patah biasalah kita dengar api apabila dia kecil menjadi kawan, apabila dah besar dia menjadi lawan. Dan api ni boleh meragut nyawa, boleh membawa mati. Apa yang penting kita tahu langkah-langkah pencegahan. Okey, iaitu antaranya ialah jangan tinggalkan dapur apabila memasak. Yang ni biasanya berlaku. So tempat saya hari ni pun ada komplain daripada jiran, dapur tu dah berasap, nasib baik security manage untuk padam api. Tapi dia punya tuan rumah dia keluar tak tahu pergi mana. So jangan tinggalkan dapur tempat memasak tu minyak-minyak yang tumpah, jauhi dah daripada tin aerosol. Contohnya tin aerosol, tin serangga, contohnya reset ke semua tu kan, benda tu bila dah kena haba boleh menyebabkan letupan, air freshener dan sebagainya. Okay. So bila memasak, kalau boleh setkanlah timer. Set timer
ataupun gunalah peralatan-peralatan yang ada reminder. Paling simple sekalinya ceret elektrik lah, ceret masak air. Kan bila dah masak keluar bunyi. Bila nak masak microwave, bila dah setting masa, bila dah settle dia cut off dan bunyi buzzer yang menunjukkan dah siap ataupun dah masak. So bila memasak tu pastikan jangan pakai yang labuh, especially yang lengan tu. Kalau boleh yang lengan yang tak labuh lah, supaya kita nak elak daripada disambar oleh api. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah eliminate electrical risk ataupun hilangkan risiko berkait dengan elektrik. Elektrik ni dia special daripada hazard lain. Elektrik ni dia tak nampak. Dia tak nampak tapi dia ada. Okay. Dan dia sangat bahaya. So untuk elak daripada electrical risk ni, kalau ada wayar-wayar yang rosak ataupun peralatan elektrik yang rosak, tukar ataupun baikilah dengan technician yang bertauliah. Gunakan alatan elektrik yang ada sertifikat. Ya, kalau Malaysia ni CJ Sirim lah. Dia ada stiker Sirim. Dan kalau memerlukan pendawaian ataupun mau repair ataupun buat extension apa semua, panggillah orang yang betul-betul tauliah untuk buat kerja pendawaian tu. So jangan pandai-pandai. So banyak dah berlaku especially kebakaran lah, disebabkan pendawaian yang tidak mengikut piawai dia punya standard. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya adalah amalkan keselamatan makanan. So makanan pun kita kena jaga keselamatan dia. So jangan lupa makanan ni, makan yang tak selamat ni pun boleh membawa maut. So protectlah kita punya family daripada risiko makan makanan yang tidak selamat ni. So pastikan dapur bersih dan well maintained. Okay. Elakkan contamination. Contamination ni dicemari oleh berjangkit lah, contaminate. So separate lah tempat simpanan tu, daging, bahan mentah ni, ayam, ikan dengan sayur-sayuran. So separatekan dia. Dan bila nak sediakan makanan, so jangan guna peralatan yang sama. Contohnya potong daging lepas tu potong sayur. So elakkan. Dan juga lepas pegang daging ataupun ikan bahan mentah ni, basuhlah tangan dulu sebelum pegang benda lain. Dan apabila nak gunakan benda-benda yang tajam dekat dapur ni, especially contohnya pisau ataupun benda-benda yang tajam lah, so berhati-hati. Dan yang kelimanya adalah bersedia dengan sebarang kemungkinan. So antara yang paling penting sekali adalah to get prepared, to be prepared. Kena bersedia, sentiasa bersedia. Kena bersedia dengan nombor kecemasannya. Dan ingat, nombor 999 tu walaupun senang, apabila berlaku kecemasan, nombor 99 pun boleh kita lupa. So bersedialah dengan latihan. Apabila berlaku kebakaran, apa perlu yang kita buat, apa perlu anak-anak kita, apa yang perlu kita ajar anak-anak kita, apa yang perlu dibuat oleh mereka apabila berlaku kecemasan, contohnya kebakaran. Adakah kita bersedia rumah kita dengan peralatan yang sepatutnya, fire extinguisher-nya, dengan first aid kit-nya. Dan semalam saya ada share pasal smoke detector. So adakah rumah anda sudah ada benda-benda macam ni? Kalau tak ada, prepare lah. So kemungkinan pada satu masa nanti kita akan gunakan. Dan yang terakhirnya adalah kita promote safe habit. Kita kena pupuklah habit keselamatan ni di rumah. Amalkan work around. Kalau dekat kilang-kilang dia ada satu program audit
work around audit pun. Dekat rumah pun kita boleh buat. Kita work around dalam rumah, luar rumah, kita try periksa apa-apa benda yang boleh menyebabkan buat apa-apa boleh menyebabkan kemalangan. Okay. Dan bincang dengan family, tegur family, ajar anak-anak tentang kepentingan keselamatan. InsyaAllah bila kita selalu dah ajar, selalu tegur dia orang, dia akan menjadi benda tu sebagai habit yang baik lah, insyaAllah. Dan dan kesimpulannya adalah amalkanlah keselamatan ni di rumah, insyaAllah akan protect kita punya family. Tak kiralah sebusy mana pun kita, sepenat mana pun kita, bila kita dah menjadi benda tu habit, insyaAllah kita akan, setiap benda yang kita buat, kita akan fikir tentang elemen-elemen keselamatan ni, insyaAllah. Dan saya recap balik saya punya point daripada awal tadi. Yang pertamanya adalah housekeeping. Dan yang kedua adalah keselamatan kebakaran. Kena prepare apakah langkah-langkah pencegahan kebakaran. Yang ketiganya adalah hilangkan risiko elektrik. Pastikan rumah kita ni tak ada simpan atau tak ada guna peralatan elektrik yang rosak. Wire-wire yang pecah, wire-wire yang bocor, kena tukar. Yang keempatnya adalah keselamatan makanan yang saya sebut tadi. Pastikan keluarga kita ni makan makanan yang selamat dan yang bersih. Yang kelima, bersedia dengan sebarang kemungkinan dengan peralatannya, dengan nombor telefonnya yang saya sebut tadi, dengan latihannya, fire extinguisher, first aid kit, smoke detector. Dan last kalinya adalah promote safe habit dengan family. Pupuklah habit keselamatan di rumah kita. InsyaAllah dengan perkongsian saya ini akan dapat insyaAllah pastikan rumah kita, keluarga kita berada dalam keadaan selamat, insyaAllah. Dan saya doakan juga semoga kita terhindar daripada segala bahaya. So boleh faham? Kalau ada persoalan boleh letak dalam ruangan komen. Saya boleh pick up dan saya cuba jawablah. Dan kalau tak ada, so setakat ni tak ada soalan. Okey, tak apalah, kalau ada apa-apa soalan boleh juga letak dalam ruang komen. Nanti saya akan tengok dan saya akan jawab, insyaAllah. Itu saja daripada saya, perkongsian saya pada malam ni. Semoga bermanfaat kepada penonton semua. Dan saya nak minta sebarkanlah saya punya perkongsian ni. Kemungkinan dengan satu klik saja, boleh satu klik share saja, boleh menyelamatkan satu nyawa. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.